is a big idea, a new world order. Sejak zaman Namrus kepada zaman Nabi Isa sampailah ke zaman Dajjal nanti akan keluar. To officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. InsyaAllah ini adalah roadmap peta jalan yang telah pun diberitahu oleh beberapa pimpinan mereka dalam occasion yang tertentu. Sama ada mereka sendiri sebut melalui wawancara, ataupun mereka tulis di dalam kitab-kitab dia, ataupun dalam buku-buku dia, dalam tulisan-tulisan dia, artikel dia, ataupun yang mereka keluarkan di dalam kita kata penulisan-penulisan mereka yang resmi dan yang tidak resmi. Jadi apa yang saya nak cakapkan di sini adalah apa yang mereka rancang nak buat. Sekadar input yang saya dapat petik daripada gabungan. Termasuklah Bill Gates cakap, Henry Kissinger cakap, adalah lagi Prince Charles cakap dan sebagainya. Mereka cakap, banyak orang lagi cakap. Yang kita cuba point-formkan dia supaya kita nampak dan supaya kita boleh bersedia secara spiritual, secara mental dan secara fizikal. Jadi ada orang tanya kepada kita, macam mana kita boleh tahu benda-benda macam gini kan? Macam mana kita tahu benda-benda macam gini? Tidakkah perkara ini merupakan macam satu yang kita kata pelik lah, macam dia cerita dia punya perancangan dia, strategi dia. Kan, strategi dia. Baik, saya nak sebutkan sini tuan-tuan. Mereka dah keluarkan statement-statement, kenyataan-kenyataan semuanya. Kan, ada beberapa sebab. Yang pertama sekali, kerana mereka ingin melihat, nak test apa respon daripada percakapan mereka. Contoh, dia kata akan berlaku reset economy and global reset. Contoh, dia kata WEF kata, World Economic Forum kata, Prince Charles pun kata, Henry Kissinger pun ada cakap. Ramai cakap. Jadi kenapa dia cakap? Macam seolah-olah dia dedahkan kelemahan dia, perancangan dia, strategik dia. Ada berapa sebab? Yang pertama tuan-tuan, kerana dia mahu brainwash dan melihat respon daripada massa dunia ni. Apa yang buat? Sekiranya if the response from general, sekiranya reaksi daripada orang awam dunia ini positif, maknanya dia orang tak kisah. Big reset, bagus, okey, tak apa. Maka dia akan teruskan. Mana dia kata majoriti suka. Majoriti dah tertipu dah, dah kena tipu dah. Dah kena cocok hidung dah. Kita buat, tak ada masalah. Itu nombor satu. Dia nak test, nak tengok. Ini bentuk-bentuk brainwashing. Yang kedua, dia kata if the response from the mass is negative. Sekiranya respon tu negatif. Sekiranya respon itu adalah negatif. Orang semua bilang, tak boleh lah, kita ni COVID-19 ni, dia kata 40,000 doktor-doktor, ratus ribu saintis semua menentang. Trump pun menentang. COVID-19 semua menentang. CDC pun menentang. Center for Disease Control di Amerika pun menentang. Semua menentang contohnya. Maka sekiranya respon negatif, maka mereka akan perbaiki perancangan mereka. They will improve the plan. Ataupun dia akan execute, dia akan melaksanakan perancangan plan B, plan C, plan D dan sebagainya. Sebab tu dia cakap. Sebab tu dia kena cakap. Dia akan cakap. Tetapi bila dia cakap, orang yang beriman, orang yang bersih hatinya, orang yang bersih akalnya, yang mengkaji, yang melihat, dia akan nampak dan dia kesan. Dia nak buat ni, dia nak buat ni, dia nak buat tu. Kan? Ini orang yang cerdik. Kan? Dia akan buat ni. Jadi bila dia tengok respon negatif aja, maka dia kata kita kena tukar plan. Plan B, plan C, plan D. Kalau tak kita habis. Contoh. Ataupun dia kata kita kena improvise sikit plan kita. Improvise sikit, perbaiki sikit. Ni nombor 2. Nombor 3 ialah sekiranya ada challenge.
Mereka dedahkan. Tiba-tiba ramai orang yang bangkit. Ramai orang yang menentang, opposition. Maka yang pertama, dia akan hancurkan orang yang menentang tadi. Maka dia kenal lah siapa orang tu. Ini orang ni duk cerita pasal konspirasi. Ini orang nombor satu. Sebab tu tuan-tuan, ulama'-ulama' di akhir zaman ni, kan, tak lama hidup dia. Sebab mereka menjadi sasaran. Tapi itu semua kuasa Allah, bukan kuasa dia kan. Dia sasaran tapi tak semestinya boleh mati, boleh hidup. Itu nyawa Allah punya kan. Tapi nak sebut itu. Sebab tu kita kenal siapa ulama', jumpalah tuan-tuan. Baiklah, buatlah hubungan dengan dia. Ustaz-ustaz kita, ulama'-ulama' kita ni. Jangan biarkan dia dapatkan semaksima ilmu yang boleh. Sebab akhir zaman ni mereka menjadi sasaran. Sebab tu kita kena jaga ulama'-ulama' kita ni. Terutamanya umur dah 80-an ni. 70-an, 80-an ke atas ni. Kena jaga tuan-tuan. Sebab mereka ada pengalaman yang banyak, ada ilmu yang banyak. Banyak panduan. Banyak panduan yang ada pada mereka yang kita tak ada. Baik, sebab itulah. Sekiranya mereka lihat ada opposition, ada challenge, ada penentangan, maka mereka akan get rid. Mereka akan buang, hapuskan penentang itu. Dan pada masa yang sama, mereka akan melakukan perancangan plan A, B, C, D, and sebagainya. Ini yang pertama. Kenapa dia cerita? Sebab memang dia nak tengok. Dia nak brainwashing. Yang kedua, tuan-tuan, kenapa dia cerita? Sebab pernah mereka menyatakan. Kenapa dia cerita? Kenapa tak takut cerita? Kenapa perkara-perkara ini didedahkan? Contoh. Apabila berlaku Clinton mendedahkan. Dia kata sebenarnya yang membentuk Taliban. Yang membentuk Taliban Al-Qaeda ni. Kita dulu pernah tolong mereka. Clinton dedahkan. Dia dedahkan. Kita pernah tolong mereka. Tapi pada masa itu kita ingat. Kita tolong mereka supaya mereka boleh lawan Iran. Nampak? Supaya mereka boleh lawan musuh kita, Iran. Masa tu Iran ada nuklear ke apa sebagainya. Ataupun supaya kita boleh lawan Rusia. Kita bina Al-Qaeda. Kita bina contohnya apa namanya ni? ISIS. Kita bina ISIS, Al-Qaeda, kita support dia. Kita bagi belanja sebagai senjata, bagi duit kat dia orang. Dia sebut. Clinton ada sebut. Hillary Clinton ada sebut. Tapi orang tanya kenapa? Sebab dia kata, kerana mereka ni akan membantu kita melawan Iran. Mereka akan membantu kita melawan Rusia. Contoh macam itulah. Memang disebut dalam dia punya kongres. Bila dia tanya, bila dah terdedah tu, dia dedahkan. Kemudian contohnya General Dick Cheney. Saya tak ingat siapa nama general tu. Dia menceritakan, Wolfridge. Dia menceritakan, dia kata apa? Dia kata, mereka merancang akan menyerang 7 negara Arab. Dia pun sebut 1, 2, 3, 4. Dan kita tengok betul-betul dia serang sekarang ni kan. Baik, tuan-tuan rahmat Allah. Kerana apa mereka dedahkan perkara itu? Kerana dia kata apa? Ni dengar perkataan dia. Ini sombong. Saya dah sebut semalam, kemarin. Sombong. Dia kata, everything is in place. Everything is in place. Maksudnya perancangan mereka semua dah duduk pada tempat-tempatnya. And nobody can stop us now. Kami dah terlalu kuat. Kami dah terlalu hebat. Semua dah ada di tempat-tempatnya. Semua dah tersusun. Maka tak ada orang boleh nak kalahkan kami. Nombor 1 sebenarnya ni. Bukan nombor 2. Mereka ni sombong dan takbur. Memang dia saja cakap. Sebab dia kata, everything is in place. And nobody can stop us now. Jadi, tidak ada apa-apa yang nak ditakutkan. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmat-Allah, jangan ingat bila ada benda-benda macam tak akanlah dia cerita benda-benda yang dia nak buat kan. Macam bodoh. Tak, bukan bodoh, dia pandai, kita yang bodoh. Sebab kita tak fikir. Kita baik sangka dengan musuh. Buat apa nak baik sangka dengan musuh? Buat apa nak baik sangka dengan musuh? Allah dah gambarkan musuh ni dia menipu kita. Kita baik sangka dengan musuh buat apa? Kan? Tapi kita kena baik sangka sesama Islam, kena baik sangka. Ini sama Islam kita tak baik sangka. Kita tanya siapa dia lah, credibility dia lah. Dia cakap ni, kan, ustaz, biar cakap ustaz je lah, tak payah cakap sains. Kan? Kalau dah ustaz tu cakap ustaz je lah, cakap Quran cukup lah, hadis cukup lah, tak payah cakap sains. Tak payah cakap pasal perubatan. Orang doktor pula, tak payah cakap pasal hadis-hadis ni, Quran-Quran ni. Dah doktor, kita yang buruk sangka. Kita buruk sangka dengan sesama Muslim. Tapi dengan orang kafir, orang bukan Islam, yang memusuh Islam, kita percaya. Betul lah dia cakap macam gini. Kita kena buat macam gini lah.
Kan ekonomi kita nak kena buat macam inilah, kena ikutlah. Kita kena buat ikut, baik sangka dengan musuh. Ini masalah-masalah yang dihadapi kerana kita tidak memahami hakikat bagaimana sepatutnya kita berada di akhir zaman. Kita berada dalam keadaan yang fitnah semakin memuncak, semakin memuncak. Tuan-tuan, saya nak bacakan cara lebih kurang secara ringkas. Masa kita tak banyak. Saya sebut tadi masa tak banyak. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan, daripada percakapan mereka, perancangan mereka. Ini bukan untuk saya nak takut-takutkan tuan-tuan. Kita nak dedahkan supaya kita bersedia. Jiwa kita bersedia. Mental kita bersedia. Tindakan kita bersedia. Macam mana persiapan? Nanti kita bincang. Siri kemudian. Nak buat apa? Jangan buat apa-apa yang mendadak lagi. Saya cerita ni untuk kita nak preparation saja. Baik. Yang pertama sekali tuan-tuan. Yang pertama, fasa-fasa lockdown dan restriction akan bertambah. Lockdown akan bertambah. Jadi ini kita kena anticipate. Anticipate ni apa? Entah bahasa Melayu. Kita kena anggapkan begitulah akan berlaku. Kemudian digambar di sini bahawa kematian yang disebabkan oleh COVID juga akan bertambah. Ini digambarkan oleh Bill Gates contohnya. Kemudian bertambahnya masalah ekonomi. Ekonomi akan bertambah. Dengan lockdown, ekonomi akan bertambah teruk. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita boleh sama-sama berdoa, sama-sama berusaha, sama-sama meminta pada Allah dan kita kena lakukan usaha. Supaya Malaysia ini terkeluar daripada perancangan jahat antarabangsa. Mudah-mudahan kita ni tidak akan ikut apa yang mereka suruh. Memang mereka suruh kita supaya hancur kita punya ekonomi. Okey. Masalah ekonomi akan bertambah teruk. Ramai yang tidak akan ada kerja, maka jadilah apa yang disebut sebagai ekonomi perlu di-reset. Sehingga akhirnya ekonomi perlu di-reset. Dan ini dijangka berlaku dalam awal 2021. Mungkin expected juga. Kita harap tidaklah. Kita harap tidak. Tapi ini yang digambarkan, dibayangkan. Saya ulang apa yang saya pernah cakap sebelum ini. Dan maka mereka akan melaksanakan program untuk mengikat kita melalui IMF. Pada masa itu, kemiskinan, kesusahan akan memaksa seseorang itu menerima IMF dengan sukarela. Paksa rela. Ini bukan kerajaan paksa. Kerajaan tak paksa. Bank tak paksa. Tapi kita sendiri nak. Kenapa? Kita rasa terpaksa. Kita rasa terpaksa. Dengan keadaan COVID bertambah, dengan keadaan ekonomi bertambah teruk, kita terpaksa out of fear. Daripada ketakutan yang ada dalam hati kita. Sebab tu kita kata tadi, hati kita ni tak boleh takut dengan makhluk. Tak boleh takut. Kita kena tenang. Kena tenang tuan-tuan. Kena tenang. Jangan kita ikut perasaan kita. Sebab dia memang nak bermain dengan perasaan kita ni. Takut. Memang dia bermain. Kita bayangkan kita akan hidup senang di dunia. Kita kena tengok senang di dunia di akhir zaman ni senang bersama kekufuran. Jadi kita kena hati-hati. Baik. Dia kata out of fear. Daripada ketakutan. Maka seseorang itu akan mengambil inisiatif ekonomi yang baru seperti apa yang digambarkan oleh IMF ataupun WEF, World Economic Forum. Kemudian akan berlaku pertambahan penyakit. Penyakit akan bertambah teruk, COVID bertambah teruk. Dikatakan ada third wave, fourth wave, di mana akan digambarkan berlaku mutasi. Akan berlaku mutasi dan menjadi COVID-21. Dia akan panggil mungkin COVID-21. Kalau benda ini dah terdedah tuan-tuan, mungkin dia tukar COVID lain pula, tak tahu. Tapi disebut sini COVID-21. Ini disebut oleh Bill Gates sendiri. Maka makin takut, orang makin takut. Dan kematian juga makin banyak. Tuan-tuan, kematian makin ramai. Tapi kematian ramai sama ada statistik sahaja ataupun betul tak betul tu, itu saya pun tak faham. Tapi nak sebut sini, dikatakan bahawa kematian makin ramai. Sekarang ni kita kata orang test positif ramai. Tapi mungkin satu ketika dengan adanya COVID-21, makin ramai mati. Mungkin Februari ke atas. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, Bill Gates pun telah menyatakan, dia kata ini adalah bioterrorism. Dia sebut bioterrorism. Bila saya sebut ni, dia sebut bioterrorism. Dan untuk minimalkan bioterrorism, dia kata, kita kena adakan vaksin. Itu dia sebut. Baik.
Dan di sinilah dilihat bagaimana expected akan ada peningkatan kematian. Maka pada ketika itu mungkin akan berlaku apa yang digambar lockdown akan bertambah kuat. Sehingga akhirnya dijangka pertengahan tahun depan akan ada full lockdown. Full lockdown mungkin Mac ke atas. 2021. Ini apa yang saya petik daripada perkataan-perkataan mereka. Saya petik daripada perkataan mereka supaya kita boleh bersedialah. Kalau kita doa supaya tidak berlaku lah. Kita doa supaya tidak berlaku. Tetapi kalau berlaku, kita dah bersedia. Transitioning of individual. Okey. Manusia akan terperangkap dengan hutang, universal basic income, mungkin pada pertengahan 2021. Mungkin bulan apa? Bulan Mei, Jun ke. Orang mula dah takut hutang. Hutang dah tak boleh nak bayar dan sebagainya. Maka pada ketika itu, Mei, Jun tu mungkin akan ada tawaran-tawaran baru daripada pihak antarabangsa kepada bank negara. Dia akan pergi ke bank negara dulu. Lepas bank negara akan turun ke bank-bank biasa. Bank turun ke kita. Kemudian yang lebih menakutkan tuan-tuan yang saya melihat dan saya dengar percakapan mereka itu, expected late quarter, second quarter. Second quarter ni maknanya apa? Maknanya mungkin bulan Jun, Julai ke atas. Jun, Julai ke atas. Dia kata supply chain breakdown. Supply chain breakdown. Import-export akan breakdown. Inventory shortages. Akan berlaku kekurangan dari sudut makanan. Kekurangan dari sudut expected late. Late, kita kata quarter second quarter maknanya Jun, Julai ke atas. 2021. Kemudian akan berlaku pergerakan tentera. Bagian banyaklah untuk kita kata metropolitan area, kawasan bandar-bandar. Expected the third quarter. Kemudian tuan-tuan rahmati Allah, 2022 dijangka akan berlaku sesuatu yang besar pada ekonomi dunia. Ekonomi dunia 2022. Dan untuk itu ekonomi dunia akan jatuh. Digambarkan akan jatuh. Dan kemudian dia akan datang untuk melegakan dengan dipanggil program a total debit ataupun a total debt relief. A total debt relief. Ini disebut. Tuan-tuan rahmati Allah SWT, saya sebut ini mudah-mudahan tak berlaku. Mudah-mudahan tak berlaku. Tapi sekiranya berlaku, kita kena bersedia. Hati kita, fikiran kita. Nombor satu, saya sebut tadi, persiapan jiwa. Jiwa tak nak takut, tuan-tuan. Jangan takut. Ini semua perancangan dia. Jangan takut. Allah ada. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Mereka rancang penjata. Allah pun rancang. Dan perancangan Allah terbaik. Maka bila kita bergantung dengan Allah, Allah akan bagi kekuatan. Kemudian ada masalah lain lagi. Selain daripada masalah ekonomi, selain daripada masalah penyakit, akan ada masalah lain. Ini semua tanda-tanda kemuncak Dajjal nak keluar. Sekiranya berlaku, tuan-tuan, sekiranya Allah izin berlaku. Ini saya sebut sekali lagi, apa yang mereka sebut, saya petik-petikkan. Sana sini saya ambil sikit. Saya cuba tengok pattern yang ada, dan pattern ini tidak mustahil berlaku. Selepas ada masalah climax pula. Selepas itu ada masalah cuaca. Maknanya dah lah kita ni susah hidup dengan ekonomi, susah hidup dengan penyakit, cuaca pula. Setengah tempat akan ada banjir. Setengah tempat akan ada kemarau. Ada masalah makanan, ada masalah air. Dan sebagainya. Kemudian selepas itu tak cukup dengan bencana-bencana alam. Akan berlaku pula huru-hara dan perpecahan di kalangan Muslim. Orang Islam akan bergaduh pula sama sendiri. Digambarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan berlaku pula al-harju. Al-harju ni apa? Peperangan. Pembunuhan. Selepas itu pula ada masalah lebih hebat lagi. Yang digambarkan oleh setengah-setengah hadis. Ini hadis, kita kata hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat ataupun kata-kata sahabat. Asar sahabat. Contoh dia kata apa? Akan berlaku ad-dukhan. Mungkin akan berlaku ad-dukhan. Dan selepas ad-dukhan mungkin akan keluar Dajjal. Wallahu a'lam. Apa yang saya nak sebut dekat sini, tuan-tuan, perkara-perkara kesusahan demi kesusahan tadi, yang mereka rangka dan mereka rancang biiznillah, dengan izin Allah. Sekiranya Allah izin,
maka semua itu ke arah totalitarian control, iaitu menguasai dunia secara 100%. Menguasai dunia secara 100%, inilah yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, mulkan jibriyah, iaitu pemerintahan diktator. Pemerintahan diktator. Kalau Amerika yang mengkaji, disebut apa? Komunis. Ini pemerintahan komunis. Setengah-setengah yang mengkaji lagi dikata, ini bukan komunis, lebih teruk daripada komunis. Ini mereka yang bukan Islam mengkaji. Saya ambil dia punya, ada orang punya kajian-kajian tu, saya tengok balik. Dia menghurai, dia kata ini ke arah total tyranny, dia kata. Total tyranny. Kezaliman yang total. Dia kata macam komunis, tetapi yang setengah pula kata lebih teruk daripada komunis. Tapi kita faham, sebenarnya Rasul SAW dah sebut, ia sebenarnya adalah merupakan perancangan-perancangan Al-Masih Dajjal. Biiznillah, dengan izin Allah. Jangan kita takut. Dengan izin Allah. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, sebab itulah saya sebut daripada awal-awal tadi, sesungguhnya kekuatan umat Islam, macam mana kita nak bertahan? Nombor satu, bukan pada fizikal. Tapi kekuatan nombor satu ialah pada iman kita, pada hati kita. Kekuatan kita bersama Allah. Kekuatan kita bersama akhirat. Ini kekuatan nombor satu. Kemudian, untuk membina kekuatan bersama Allah, berbina kekuatan bersama akhirat ni, sehingga hati kita tenang, tuan-tuan. Hati kita tenang. Tak takut mati. Tak takut sakit. Tak takut sedih. Walaupun sakit, sakit. Lapar. Mungkin kita mungkin anak-anak menangis. Tapi Allah ada. Dia boleh memujuk kita. Dia boleh memujuk kita. Kita boleh bayangkan apabila berlakunya kesusahan demi kesusahan itu, kemuncak kesusahan. Kemuncak kesusahan. Masa tu kesihatan kemuncak kesihatan susah, dari sudut ekonomi susah, dari sudut kehidupan makanan susah, dari sudut kita nak bergerak susah, dari sudut kita kata kebebasan susah, tak ada. Maka pada ketika itulah, ketika dalam keadaan susah, bencana-bencana bertimpa-timpa tadi, maka Al-Masih Dajjal akan keluar. Maka Al-Masih Dajjal akan keluar, dia akan keluar sebagai Tuhan. Dia akan keluar sebagai Nabi, sebagai Rasul. Peranan dia. Sehingga orang akan bergantung pada dia. Sehingga orang akan bergantung pada dia. Sebab itulah dalam banyak-banyak yang saya sebut tadi, banyak kesusahan yang saya sebut tadi, satu tadi, maka salah satu yang besar, yang sedang berlaku sekarang, yang kita tak perasan, ialah kesatuan agama-agama seluruh dunia. And one world, united religion. One world, united religion. Di mana one world, united religion ini akan menjadi anchor, akan menjadi pemegang, akan menjadi asas tapak untuk menyesatkan seluruh manusia. Bukan Islam saja, seluruh manusia. Dengan kesusahan-kesusahan yang ada. Segala kesusahan-kesusahan yang ada itu akan menyebabkan seseorang itu sesat, kerana ada satu gerakan, iaitu gerakan untuk menyatukan iman-iman manusia di bawah gerakan One World Religion yang sekarang ini sedang berlaku, dan saya jangka mungkin dalam tahun 2020 ini, mungkin sebelum Disember ini, akan berlaku satu perjanjian. Mungkin. Wallahu a'lam. Mungkin tahun 2022. Wallahu a'lam. Sebab tahun 2022 memang dia orang cadang nak bina Haikal Sulaiman tahun 2022. Dia orang cadang. Dia orang cadang. Baik. Tuan-tuan rahmat Allah Ta'ala, apa yang saya sebutkan pada hari ini, saya mulakan dengan bagaimana peristiwa-peristiwa sirah, peristiwa-peristiwa sejarah, di mana berlakunya kebangkitan demi kebangkitan ketika mana umat Islam dikepung. Umat yang beriman dikepung. Sama ada peristiwa itu ketika berlaku di zaman Nabi Musa AS, ataupun ketika berlaku di zaman Nabi Daud AS, Nabi Daud AS, ataupun ketika zaman Nabi Isa, iaitu peristiwa Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu pengikut-pengikut Isa yang berlaku pada satu tempat, yang di kawasan Middle East. Jadi kita lihat setiap kali berlakunya kesusahan demi kesusahan demi kesusahan, termasuk Ashabul Kahfi. Kesusahan demi kesusahan tadi, semua itu apa yang menyelamatkan mereka semua. Apa yang menyelamatkan mereka yang berada dalam keadaan kesusahan tadi ialah al-imanu billah, beriman pada Allah.
yakin pada Allah, dekat dengan Allah, kenal Allah, dekat Allah, sayang pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua ialah al-iman bil akhirah. Kita beriman kepada akhirat. Kita yakin dengan janji Allah. Hari ni aku lapar, hari ni aku sakit, hari ni aku tak ada duit, hari ni aku akan susah, menderita, hari ni dalam keadaan payah, dalam keadaan ditekan, dalam keadaan macam-macam. Tetapi Allah janji redha dia kalau aku sabar. Kalau aku redha Allah, Allah redha aku. Allah janji syurga dia kalau aku sabar. Kalau aku redha, Allah janji syurga dia. Maka orang yang berada dalam keadaan ditekan, orang beriman yang dikepung tadi sampai dibakar dalam peristiwa parit api. Kalau kita tengok dalam cerita Ashabul Ukhdud, maka setelah satu negara tu rakyat dia beriman, mereka dicampakkan dalam parit api. Maknanya dia buat satu parit, dia tahu api yang banyak, yang besar, dan kemudian seorang-seorang dicampak. Kalau kamu tidak beriman dengan raja sebagai Tuhan, maka kamu akan dicampak. Kalau kamu ikut Tuhan Ghulam, iaitu Allah, maka kamu akan dicampak. Semua dicampak, seorang, semua dibunuh. Dan semua sanggup berdepan dengan kesusahan. Kenapa? Kerana al-imanu billah, keiman kepada Allah telah menyentuh hati mereka. Telah menyentuh pemikiran mereka. Sehinggalah sampai kepada satu kisah, ketika Ashabul Ukhdud itu seorang ibu dokong anak, bayi. Maka ketika nak dicampak, dia tak apa nak campak, tapi dia kesian tengok anak dia. Aku mati tak apa, tapi anak aku ni kesian, sayang ke anak. Maka dia teragak-agak nak terjun, tak nak terjun. Teragak-agak. Maka tiba-tiba kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, dia kata apa? Bayi itu bercakap, wahai ibuku, janganlah kamu teragak-agak dalam beriman kepada Allah. Allah SWT Tuhan yang sebenar. Ibu dia dengar anak dia cakap begitu, maka keyakinan dia bertambah kuat. Dan anak itu, dia tak rasa dah bahawa anak itu akan binasa. Sebab yang dia pergi tadi itu, api itu, itulah syurga. Dia pun lompat masuk dalam parit itu. Mempertahankan akidah dia, mempertahankan iman dia. Bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti Al-Masih Dajjal akan bawa dua sungai. Yang satu sungai air yang kelihatan jernih, yang kelihatan menyegarkan, menyihatkan. Yang satu lagi sungai yang penuh dengan api, yang penuh dengan kesengsaraan. Maka orang beriman akan pergi kepada sungai api. Kerana kata Rasul, yang api itulah syurga, yang air itulah neraka Allah, yang panas, yang hebat, azab dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi macam mana kita nak bangkit? Macam mana kita nak bersama dengan kebenaran Allah? Kita kena kembali kepada Quran, kena kembali kepada tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan sambung pada masa akan datang. Insya-Allah kita akan sentuh lagi bagaimana cara kita nak membina kekuatan kita sebagai solusi di akhir zaman untuk membina draft kebangkitan. Perancangan kebangkitan di akhir zaman. Tetapi pada malam ini saya dedahkan kepada tuan-tuan sebahagian daripada perkara-perkara yang mereka cakap akan berlaku. Jadi saya cuma sampaikan supaya mudah-mudahan, bukan nak menakutkan tuan-tuan. Saya tidak berniat untuk menakutkan siapa-siapa. Tetapi saya nak sebutkan di sini, apa yang kita sampaikan ini adalah apa yang mereka cakap. Dan sebenarnya apa yang mereka cakap ni, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pun cakap 1400 tahun yang lalu. Banyak ada hadis-hadis Nabi yang cerita tentang keadaan hari ini. Maka apabila kita mendengar perkara-perkara yang berlaku ini, maka kita kata yakin sebab Rasulullah SAW pernah cakap sebelum ni. Maka bila Rasulullah SAW cakap, sudah tentulah perkara ini benar. Kalau perkara ini benar, tentulah Allah itu maha benar. Dan keselamatan, keamanan, kesejahteraan bersama dengan Allah. Bersama dengan Islam. Maka ketika itu hati kita akan tenang. Hati kita tenang, tenang. Macam orang nak operate lah. Macam orang nak beranak. Sakit beranak. Tapi dia tahu beranak tu kena. Sebab kalau baby tak keluar, selagi itu sakit tak hilang. Begitulah tuan-tuan. Selagi kita tak berdepan dengan sakaratul maut, kematian. Selagi kita tak berdepan dengan kesusahan. Selagi itu kita tak akan bertemu dengan redha Allah. Selagi itu kita tak akan bertemu dengan kebahagiaan syurga Allah. Nak dapat syurga Allah, kita kena tempuh api Dajjal. Nak dapat syurga Allah, kita kena tempuh sakit, lapar, penyakit-penyakit yang
menakutkan, perkara yang menyebabkan gelisah. Sebelum kita jumpa syurga Allah, kita akan berjumpa dengan perkara-perkara yang mungkin menyusahkan hidup kita. Tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya yang pertama sekali perkara itu tidak berlaku. Dan kedua, kalaulah Allah izin berlaku, maka kita doa supaya kita mempunyai kekuatan untuk berhadapan dengan iman, berhadapan dengan kekuatan takwa, dengan Islam yang kita pegang, genggam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan, genggam bagaikan bara. Kita genggam walaupun terbakar tangan kita, tetap kita bersama Islam. Itulah insya-Allah sikit sebanyak pada malam ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi tentang solusi, kita akan bincang tentang perancangan-perancangan dan sebagainya. Nak duduk kat rumah macam mana, nak duduk keluar daripada rumah kampung-kampung ke apa ke, kita akan bincang insya-Allah.